Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita Alhamdulillah telah sampai kepada ayat suratul Baqarah ayat 151 52 yang terakhir kita bincangkan, dan mana kita sedang bahaskan berkenaan dengan bahagian yang keempat daripada tajuk keempat daripada bahagian pertama suratul Baqarah. Kita terang itu kan ada pecahan-pecahan dia, dan siapa ikut tafsir Maudhu'i, buku ni ada buku yang dalam tafsir Maudhu'i itu akan terangkan secara detail mana bahagian berapa. Ini bahagian yang keempat daripada tajuk yang pertama dalam suratul Baqarah. Itu sebenarnya Al-Baqarah ini pada juzuk yang pertama, juzuk pertama suratul Baqarah terdapat satu pendahuluan, itu ayat pertama sampai ayat ke 39. Kemudian isi kandungan yang pertama itu berkenaan dengan kenapa Bani Israel layak ditarik daripada mereka khilafah. Allah Ta'ala ceritakan start daripada ayat yang ke 40 sampai 167 62. Dan ayat berkenaan dia bersambung dan ayat dalam bahagian berkenaan ada satu pendahuluan, itu Allah Ta'ala ingatkan kepada Bani Israel, apa hal kamu buat macam ni dan sebagainya, apa nikmat kamu dapat. Kemudian Allah Ta'ala cerita berkenaan kisah Bani Israel ini dengan Musa AS, kemudian kisah Bani Israel dengan Muhammad SAW, dan kemudian Allah cerita berkenaan apa? Penafian apa kaitan Bani Israel dengan Ibrahim AS. Kita baca tentang kiblat Kaabah dibina hari itu. Kemudian sekarang ni kita masuk pada tajuk pemindahan kiblat, juga menjelaskan berkenaan tajuk Bani Israel ni tak layak, kamu akan diberikan. Mana sedang dibincangkan tajuk ini. Jadi dalam tajuk bincangkan tajuk tentang tajuk kiblat ini, Allah SWT suruh supaya kita terima benda ini, kerana ini adalah nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyatakan ayat yang 151 152 tu, ia adalah sebagaimana untuk kamu dapat hidayah, kamu kena patuh. Sebab apa? Supaya kamu dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala utus pada kamu seorang Rasul dengan kamu, yang kerja Rasul tadi menyampaikan kepada kamu ayat-ayat Allah Ta'ala, membersihkan kamu dan mengajarkan kamu kitab dan juga hikmah. Kitab dan juga sunnah. Kitab ataupun penjelasan kitab, itu sunnah lah. Dan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak ketahui. Dan Allah Ta'ala sebut lepas tu ayat 162, fadhkuruni adhkurkum, ingatlah aku akan ingat kamu, washkuru li wa la takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu kufur. Ini maksudnya seorang tu kena belajar bersyukur dalam apa keadaan sekalipun. Bahkan kita terangkan hari itu bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim ayat 7, wa idh ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika mana menyeru Tuhanmu, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah untuk kamu. Dan bersyukur tadi dengan apa yang masih lagi ada, bersabar atas kehilangan, bersyukur dengan apa yang banyak. Kadang-kadang ada orang tu banyak dapat tapi dia lupa yang ada tu, dia sibuk dengan yang hilang aja. Jadi kalau dia bersyukur dengan dia hilang, betul lagi dia kata barang dia banyak, harta dia banyak, hilang telefon, dah sedih lah. Pasal apa? Banyak lagi benda masih kekal, bukan hilang semua pun. Kalau hilang harta semua pun, badan masih ada lagi, elok lagi. Hilang badan, jari hilang, ada lagi 9 jari lagi. Kena belajar macam tu. Pasal kalau nak hilangkan semua sekali, dan masalah, jadikan kita lumpuh dan sebagainya. Pasal bandingkan orang hilang satu jari dengan orang yang lumpuh, macam mana? Atau hilang tangan lah, tangan hilang sebelah, dengan orang yang lumpuh seluruh badan, mata bergerak je, macam mana? Siapa lagi teruk? Mesti teruk orang yang lumpuh tadi kan. Maksudnya orang yang hilang tangan tadi patut bersyukur dengan apa yang masih lagi ada. Belajar syukur macam tu. Jangan sibuk dengan benda yang hilang sampai lupa berkenaan benda yang ada. Faham? Itu Allah kata, siapa syukur, aku akan tambahkan lagi nikmatku. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan sesungguhnya siapa-siapa yang kufur, sesungguhnya azabku adalah pedih. Baik, ini kita sambung ayat yang ke 153 54. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tash'urun. Berkata Ibn Katsir, apabila Allah Ta'ala telah selesai daripada penjelasan
tentang perintah untuk bersyukur. Dah suruh bersyukur kan? Allah Ta'ala suruh pula manusia supaya apa? Bersabar. Normally memanglah kita ada benda gembira, ada benda yang menduga citakan kita. So Allah Ta'ala berikan benda tu silih berganti. So setiap manusia kena faham, bersyukur itu perlu, dan juga bersabar juga perlu. Tapi kena ingat, jangan minta sabar. Dia apa? Ini pasal Nabi SAW pernah dengar seorang lelaki berdoa minta kesabaran. Ya Allah, berikanlah aku kesabaran. Nabi dengar dia cakap, Nabi kata apa? Engkau sedang minta bala. Engkau sedang minta bala. Nabi kata dengan dia, mintalah afiah, keselamatan. Ya Allah, selamatkanlah aku, bersihkanlah aku. Betul Allah Ta'ala bersihkan kita daripada Allah Ta'ala uji kita. Nah, kita minta kesabaran. Minta kesabaran, masalah macam kadang saya perhatikan, macam orang belajar silat lah. Tak payah silat tak bergaduh. Belajar silat pun bergaduh. Kenapa tak tahu kan? Lepas mula ambil ilmu tumbuk orang, mula datang kan. Maksud dia menunjukkan bahawa benda tadi, jangan minta benda berkenaan pada waktu bukan masanya. Mana minta kita kepada Allah Ta'ala, selamatkan kita, bersihkan kita daripada dosa, bersihkan kita daripada apa? Malapetaka dan sebagainya. Afiah dipanggil. Kemudaratan pada diri atau keluarga atau harta dan sebagainya dipanggil afiah. Keafiatan bukan pada badan saja Keafiatan bukan saja badan. Keafiatan ni daripada semua benda. Diri kita, keluarga kita, harta kita, apa saja kita ada. Maksudnya afah, maksudnya Allah Ta'ala bersihkan, kosongkan daripada sebarang kemudaratan. Dan actually benda tadi perlu diminta oleh seorang pada semua benda, semua keadaan. Jangan minta kesabaran. Yang minta bersabar. Minta bersabar tu maksud dia apa? Minta supaya diuji. Allah Ta'ala akan zahirkan kesabaran tadi bila mana? Bila kena ujian. Kalau tak kena ujian, mana tahu sabar ke tidak? Betul? Kesabaran tadi akan kita dapat nilai melainkan setelah kita kena uji. Orang tu ada contoh macam ada apa kekuatan. Dia duduk diam jalan macam hari. Mana orang tahu? Tapi kena ada kereta tak boleh jalan, dia tolak sejari je. Pun nampak kekuatan dia ada. Benda tu tersorok. Sabar macam tu juga. Tersorok. Tapi masalahnya kalau kita minta sabar, maksud dia Allah Ta'ala akan berikan kita ujian untuk zahirkan kesabaran telah pun kamu perolehi. Kau minta kan? Tapi nak tahu dapat ke tidak? Kena ujian tu. Dapat dah rupanya. Jangan minta. Mintalah apa? Keafiatan, kemaafan. Macam juga macam orang yang minta dihukum. Dalam hadis yang datang berkenaan dengan apa? Tajuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah tu. Yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim. Bila Nabi ziarah seorang lelaki, Nabi nak ubat dia, sembuhkan, doakan dia, pasal dia sakit teruk sangat. Satu riwayat datang Nabi datang 3 kali jumpa dia. Satu riwayat datang first time Nabi jumpa terus Nabi cakap apa yang Nabi cakap. Kisah dia lelaki ni, para sahabat kata sakit badan dia tadi teruk sangat sampai kan macam gugur semua bulu badan dia. Dia jadi macam anak burung. Bulu kening tak ada, misai janggut tak ada, rambut tak ada, semua tak ada. Macam orang kena kemoterapi lah. Kan, tahu kan? Macam kena radioaktif. Tahu lelaki tu sakit apa tak tahu, tapi cerita dia rupa dia macam tu. Satu riwayat kata Nabi doakan dia, kemudian dia balik tanya ke para sahabat kata sakit, Nabi datang lagi jumpa, doakan. Nabi kata insya-Allah akan sembuh, tapi tak sembuh juga. Satu riwayat datang, the first time Nabi tengok dia, Nabi terus kata la'allaka qulta syai'an, barangkali kamu ada cakap sesuatu. Ada kamu cakap satu benda kan, Nabi kata. Did you can sebut anything, mention anything, lafazkan doa anything. So lelaki berkenaan mengaku, dia kata ya ada. Aku doa, dia kata ya Rasulullah, aku kata ya Allah, kalaulah aku ni ada sebarang dosa yang akan dihukum di akhirat, maka habiskanlah ia di dunia. Actually for satu aspek kita nampak lelaki ni bertanggungjawab. Kan? Dia bertanggungjawab di atas kesalahan dia. Dia sanggup terima apa dia kata apa consequences, apa yang silap dia. Dia sanggup tanggung segala apa siksaan dekat dunia lah. Dia kata memang betul. Actually kalau kita fikir balik, dunia dengan akhirat, bahaya lagi hukuman akhirat. Kalau hukuman dunia ni kena sikit, hukuman akhirat kena teruk lagi. So kena dunia lagi baik, dia kena dekat akhirat. Problem dia sekarang ni, bila dia cakap macam tu, Nabi marah. Nabi kata dengan dia, kenapa kau takkan tak mampu? Nabi kata, kau takkan mampu. Nabi kata, kenapa kau tak minta afiah? Kenapa tak minta keampunan? Kenapa minta dihukum? So Nabi kata, bukan lebih baik kalau kau cakap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu lebih baik daripada kita doa minta supaya dihukum kesalahan kita. Kan, ya Allah hukumlah aku di dunia. Tak, naudzubillah, jangan lafazkan. So sebab kenapa kita kata konteks pemahaman nampak macam novel, tapi di sisi Rasulullah benda tu salah. Pasal kita dalam Islam ni, kita minta jangan kita diuji Allah Ta'ala. Bahkan kita contoh macam minta hidayah, jangan lepas ujian. Ada orang lepas dengan kena ujian dia baru dia bertaubat dan sebagainya. Itu bahaya. Lebih baik dia diberikan Allah Ta'ala keselamatan dan sebagainya, balik pada jalan Allah Ta'ala dengan tanpa ujian, dengan hanya setakat apa terfikir dan terlintas, dan hati dia bergerak untuk berfikir, Allah Ta'ala pandu dia. Itu lebih baik daripada dia kena musibah.
Yang minta, jangan minta musibah untuk dapat hidayah. Jadi dekat sini diterangkan berkenaan dengan perintah supaya apa? Menjelaskan tentang kesabaran. Dan juga panduan kepada meminta tolong, meminta bantuan dengan bersabar dan juga solat. Bersabar juga solat. Dan ayat ini ayat kedua sebenarnya. Ayat pertama datang dalam surah ayat 45. Ayat 45 tu ketika Allah sebut kepada Bani Israel. Yang sekarang Allah sebut kepada kita. Okey. Kerana sungguhnya seorang hamba itu sama ada berlaku, sama ada dia dalam kenikmatan, lalu dia bersyukur di atas nikmat tersebut, ataupun dalam apa? Musibah ataupun kepayahan, lalu dia kena bersabar untuk menghadapi benda tersebut. Dia actually either one. Dan kena ingat, dua-dua tadi sebenarnya adalah ujian. Bila sebut ujian, dua-dua sekali. Ada nikmat, either nikmat, ataupun ada benda itu adalah kepayahan. Yang kita sebut itu, yang kita baca Al-Quran surah Al-Fajru. Allah nyatakan, fa'ammal insan, manusia ini, idza mabtalahu rabbuhu, bila dia uji dia oleh Tuhan dia, fa akramahu wa na'amah, Tuhan muliakan dia dan juga beri nikmat macam-macam. Dia kata apa? Fa yakunu rabbi akraman. Allah Ta'ala sebut ujian. Apa Allah Ta'ala berikan kemuliaan dan juga nikmat tadi? Ujian. Ibtalahu rabbuhu, bala ibtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah, muliakan dia nikmat macam-macam. Fa yakunu rabbi akraman, dia kata Tuhanku apa? Sayangku. Wa amma sebaliknya, idza mabtalahu, Allah Ta'ala uji dia juga, fa qadar alaihi, Allah Ta'ala sikitkan rezeki dia. Dia berkata apa? Fa yakunu rabbi ahad, dia kata Tuhanku tak sayang aku. Allah Ta'ala kata kalla, bukan macam tu. Mana Allah Ta'ala terangkan balik kalla, tidak begitu, bukan begitu. Mana sayang atau bencinya Allah Ta'ala tadi bukan berdasar pada berapa banyak harta anda miliki, berapa mudah anda buat urusan dan sebagainya. Mudah urusan bagus, dapat alhamdulillah, tak dapat pun apa? Alhamdulillah. Jangan salah faham. Maksudnya ada orang Allah Ta'ala berikan dia ujian dengan kekayaan, ada orang Allah Ta'ala uji dia dengan kepayahan, kesusahan. Dan setiap manusia ni, ujian Allah Ta'ala beri pada dia ni berpadanan dengan kemampuan dia. Tak ada siapa Allah Ta'ala uji dengan benda yang tidak dia mampu. Tak ada orang yang telah uji dengan benda yang tidak mampu. Macam kadang kita kata kepayahan, contoh macam gaji sedikit dan sebagainya. Untuk orang-orang kat kampung tu yang kerja apa, tanah bersawah dan sebagainya kan, dia tak ada masalah. Dia rasa hidup dia cukup. Kita ni kalau anda kata dapat gaji 350 sebulan. Saya sebut saya ulangi. 350 sebulan. Ni saya ingat lagi waktu saya sekolah dekat Perak tu, 92-93. Sekolah agama rakyat yang saya belajar tu, yang ajarkan saya nahu dan sebagainya, guru-guru yang mengajar situ adalah bekas pelajar situ sendirilah, yang pernah keluar belajar di situ. Kemudian masuk mengajar balik semula. Ada yang timbalan qadi daerah lah, ada sekian. Ada yang dulu pernah mengajar dekat sekolah-sekolah biasa tu. Daripada pencen dia balik kampung, tapi gaji dia dapat dah 350 je. Betul ada cikgu baru mula mengajar pun dapat 350 je juga. 100 je. Ikut kita cukup tak soalan? Kan kita kena makan tengah hari je dah berapa banyak. Kan 3 kali makan tengah hari habis dah. Contohnya kan. Saya tengok ada orang zaman kita sekarang, saya jumpa ada orang tu, dia makan sekali makan RM70. Sama je. Ya, dah makan kedai restoran pelik-pelik. Kalau tak pelik tak ada masalah. Saya nak masuk restoran pelik, kursi dia, meja dia, betul lah. Memang hygiene tu penting. Tapi kadang-kadang benda tu bukannya makanan tu masuk dalam bukannya meja tu masuk dalam pinggan, bukannya makan atas meja tu, ada pinggan kan. Bukan kita celup-celup kan, tuang nasi atas meja, gaul-gaul makan. Meja tu bawah meja pun sibuk kadang-kadang. Apa dia tisu? Bukannya apa? Bukan najis apa, tapi yalah dia hygiene bagus. Tapi masalah sekarang ni dia tak makanlah kedai murahnya tu. Kan? Macam orang pergi jalan-jalan pergi ke Indonesia, pergi ke Padang dan sebagainya. Restoran yang murah banyak, tapi restoran yang bawa semua kelas-kelas. Kan ada nilau sebagainya. Tapi kalau kita restoran tepi jalan sama je rasa je, tak ada beza pun. Kan masakan tu macam tu juga rendang dia, tapi yalah nak kelas kan, jadi harga naik lah. Tu cerita dia. Jadi kadang-kadang ada orang habiskan duit macam tu. Tapi kita perhatikan balik, kadang-kadang orang yang duduk dekat dalam kesusahan tadi kan, benda dia tak rasa susah. Dia rasa ada RM300 dia cukup, RM500 pun dia cukup, tak ada masalah. Tapi kalau yang sepatu pihak lagi, kalau tak nak bagi dia miskin, memang mati. Maka Allah tak berikan, Allah tak nak bagi ujian dia dengan benda lain. Kadang-kadang harta banyak, anak degil. Betul? Ini konsep tau, kita faham. Konsep aturan Allah Ta'ala dari segi nikmat. Mana harta banyak, anak degil. Itu kan, lusin tak anak dia. Yang seorang tu tadi, harta tak ada, tapi anak taat. Kan? Senang kerja. Kan, dia makan pun kenyang. Yang ni makan tak pernah kenyang. Lu makan, anak aku gimana? Anak aku gimana? Faham? So, konsep ni kita perhatikan. Jadi Allah Ta'ala berikan dua-dua ujian. Bukan satu je, dua-dua. Dua-dua tu ujian. Dan dua-dua tadi boleh menambahkan kebaikan pada seorang manusia berkenaan. Sebab apa? Tengok. Dia kata apa?
Sebagaimana telah datang dalam hadis hadis Nabi SAW, Nabi kata, dan hadis yang sahih, Nabi kata, hadis tersebut, ajaban lil muslim lil mukmin, satu keajaiban pelik bagi seorang yang beriman. La yaqdillahu lahu, tidak menentukan, tidak menghukum Allah Taala lahu untuknya qadaan sebarang ketentuan. Allah tentukan kepadanya sebarang ketentuan, illa kana khairan lahu, melainkan benda itu akan menjadi kebaikan bagi dia. In asabathu sarra'a fasyakara, kalau menimpa dia kebaikan dan dia bersyukur, kana khairan lahu, itu adalah terbaik bagi dia. Mana dapat kebaikan, dapat rezeki, dapat cucu, dapat anak, dapat sekian kebaikan, dia bersyukur, maka itulah yang terbaik bagi dia. Dengan jalan dia bersyukur tadi tu apa? Allah tambah nikmat lagi, tambah nikmat lagi, tambah kebaikan untuk dia, berkat kehidupan dia dengan bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa dia ni dengan kesusahan, fasabara, lalu dia bersabar, fakana khairan lah, dia ada kebaikan untuknya. Kalau lafaz yang lain Nabi kata apa? Sata, kalau ni kata duri mengenai seorang itu, penghapusan dosa bagi dia. Even duri, cucuk. Apa tadi kita sepak dinding ke, terlanggar batu ke, terjatuh tengah jalan kan? Pakai kasut tinggi, orang cakap jangan pakai, nak pakai juga, tergelecuk kaki, tergolek. Itu satu benda, ada gear cakap orang, tak dengar jatuh benda. Tapi bila jatuh tadi, dia bersabar. Jangan marah, jangan whining, jangan sekian, jangan salahkan orang, salahkan lantai pula, dah tahu kasut licin, pakai juga, suruh. Kan? Tak elok untuk tulang belakang, pakai juga. Okay. Jadi, dia kena timpa musibah, terlanggar kereta ke, terapa ke dan sebagainya. Dia bersabar, kana khairan lah, itu adalah baik untuk dia. Dan penghapusan dosa, kalau kena musibah, penghapusan dosa. Dapat kenikmatan, bersyukur, Allah tambah lagi kebaikan untuk dia makin mudah buat kebaikan. So maksud dia, benda tu adalah baik. Bagi mukmin tak ada benda yang silap dan elok untuk dia sebenarnya. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahawa jalan terbaik, benda terbaik yang diminta dengan benda berkenaan, pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk menanggung musibah-musibah adalah apa? Bersabar dan juga solat. Bersabar dan juga melakukan solat. Sebagaimana telah nyata dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah yang 45, Allah Ta'ala nyatakan, wasta'inu bis sabri was salah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan bersabar dan juga solat. Innaha lakabiratun, dan sesungguhnya ia adalah benar-benar besar, berat, illa al khashi'in, kecuali orang yang khusyuk saja. So ini benda ni, ini Allah Ta'ala sebut pada Bani Israel asalnya, dan sekarang Allah Ta'ala sebut pada kita pula, wasta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Cuma akhir di ujung dia lain. Dari asas dia, benda yang sama diberi pada Bani Israel hari itu sebagai jalan penyelamatan mereka daripada sebarang musibah. Kita pun diberi jalan penyelamatan yang sama juga. Bahkan bila kita kata kita bersabar dengan musibah tadi, maksudnya kita, macam saya katalah, nak bersabar tadi banyak benda. Pertama, kita kenal Allah Ta'ala sebagai kata apa, yang Tuhan yang alim, hakim, khabir. Ni satu poin untuk seorang tu mula bersabar, dia kena faham beberapa perkara. First thing first, contohnya dia kena tahu bahawa apa yang dia dapat ni adalah kurnia Allah Ta'ala, bukan milik dia segala-galanya. Itu poin pertama. Dia sedar bahawa segala apa dia dapat ni hasil anugerah Allah Ta'ala. Dia dapat belajar elok sebab keluarga dia, keluarga yang ambil perhatian. Dia dapat sensitif sebab ada orang nak tawarkan beasiswa, ada orang. Dia Allah Ta'ala datangkan asbab. Ada universiti atau tempat belajar yang elok. Semua asbab-asbab tadi diatur Allah Ta'ala sampai dia naik. Okey. Jadi dia sedar benda tu tadi, bahawa dia tak boleh nak apa. Bila hilang benda berkenaan, dia tahu itu adalah apa? Kurnia Allah Ta'ala, hilang tak sah, bising. Okay. Kedua, antara cara untuk bersabar adalah orang tu sedar berkenaan sifat Allah Ta'ala ni alim, hakim, khabir. Ni tiga sifat, banyak sifat lain, tapi sifat ini kita tentukan sebab alim, hakim, khabir, maha mengetahui, maha bijaksana dan juga maha luas pengetahuan. Maha mengetahui, maha bijaksana, maha luas pengetahuan. Tiga sifat ini bila kita apply kepada apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita, kita akan menjadi sepatutnya orang yang paling redha. Macam saya terangkan dulu, kalau sekiranya kaki kita kaki mak kita kena potong, dipotong oleh doktor kerana kecil manis, dan juga apa kita kata ataupun sebaliknya dipotong oleh seorang bomoh. Kalau bomoh yang potong, sedangkan memang betul mak kita sakit dan perlukan potong kaki, tapi tak ada siapa nak potong kecuali bomoh tu potong. Kita balik belajar daripada UK, belajar kedoktoran dan sebagainya kan, Cambridge ke apa benda tak nama lah. Balik Malaysia sekali tengok kaki mak kita kudung, tanya adik-beradik, dia kata tak bagi tahu kau, takut nanti kau terganggu pelajaran. So dia kata apa, potong kaki. Sebab kadang-kadang bila potong kaki sebab apa? Sebab kadang-kadang kecil manis ni teruk sangat, dia luka, dia tak boleh baik dah.
Mana bakteria tu berterusan makan kaki dia. So kalau dia kata berterusan naik sampai ke atas, dia mati. Masuk dalam saraf dan tulang sebagainya, dia akan mati. So jadi cara terbaik potong. Okey. Anyway, bila yang potong tadi, kalau bomoh yang potong, kita takkan redha. Okey, walaupun benda tu betul, kita akan, kenapa engkau? Kita takkan setuju dengan perbuatan dia. Sekalipun betul. Sekalipun dia betul, still kita takkan apa setuju. Itu pasal apa? Pasal perasaan kita, kita lagi pandai daripada dia. Kalau kita pandai daripada dia, pasal dia buat. Kan? Lepas tu kalau katakanlah kita tak redha. Kalau anda kata benda tadi dibuat oleh apa, dan masalah spesialis punya doktor, potong kaki mak kita. Kita balik dengar ada masalah spesialis potong. Katakan sebab apa? Sebab ada bakteria dan sebagainya lah kan. Potong. So kita diam. Kenapa satu kita diam dan hati kita terbuka untuk terima, satu lagi kita tak puas hati dan segeram. Sebab tajuk dia, pertama, kita rasa kita pandai doktor. Kita PhD doktor tu, kita bomoh tadi tak pandai macam kita. Bomoh tu SPM, SRP tak lepas. Kan? Duduk kat kampung masuk gua je. Betapa kita ni pergi UK, naik kapal terbang dan sebagainya, belajar. What kan? Belajar cakap kan London kan. What. Okay, contohnya. Jadi kita cakap macam tu, tiba-tiba datang orang yang tak belajar tinggi macam kita, buat kerja tindakan yang mengatasi pengetahuan kita. Kita tak puas hati. Tak puas hati. Okey, tapi bila doktor tu mungkin belajar daripada India sekalipun, tapi pengalaman dia panjang, lama dan sebagainya, kita tetap akan terima. Sebab apa? Sebab doktor tu lagi pandai dari kita. In the end, penerimaan tadi sebab apa? Sebab kita faham tindakan terdatang daripada yang lebih mengetahui dari kita, lebih bijaksana dari kita, lebih luas pengetahuan daripada kita. Sekarang ni Allah Ta'ala Alim, maha mengetahui, Hakim, maha bijaksana, Khabir, maha luas pengetahuan. Bila dia atur pada kita sebarang kebaikan, keburukan dan sebagainya, dia lebih tahu benda tu baik atau tidak. Macam diterangkan ni, saya kata apa? Nabi Muhammad SAW, kita lihat apa? Lahir sebagai anak yatim. Daripada zahir mata kita, bila orang tu mati, aksiden keluarga dia, kita kata apa? Kan? Kesiannya lah, kan? Teruknya, macam mana, apa akan jadi pada anak berkenaan, bla bla bla. Ayat kita panjang lah. Sampai jadi kes, bila nak sana hudud macam tu ya. Kan orang patut hukum bunuh kerana membunuh orang. Nanti kan macam mana dengan dia punya anak-anak kesiannya. Orang yang dadah kita bunuh. Tak ada kan? Orang yang dadah kita bunuh kerana dia bawa masalah. Tapi yang ni kita, bila kita hukum bunuh kan, kerana bunuh orang, kita macam tu kan. Bahkan penyenayah pula ada hak hidup banding orang yang dia bunuh orang. Tak apa, dia orang bunuh dia tak boleh. Bagusnya. Tapi anyway, benda tadi, rasa tadi akan timbul dalam diri kita dan sebagainya. Sedangkan Allah Ta'ala aturkan kita keburukan, kebaikan, sebenarnya untuk ujian kita. Dia lebih tahu apa yang patut. Bila Nabi Muhammad SAW contohnya lahir sebagai anak yatim, aturan Allah Ta'ala. Kadang-kadang mungkin kalau orang tu patut macam ni, contohnya macam Rasulullah tidak jadi dependent daripada orang. Sebab apa? Sebab lahir-lahir tu nampak kedudukan keluarga dia macam mana. Dia seorang yang mulia dari nasab, tapi keluarga dia contoh macam Abu Talib, bapa saudara dia, bapa Ali bin Abi Talib, tak kaya. Tidak kaya. Bahkan dia ambil Ali untuk dibela sebab bapa Ali itu, Abu Talib, tak kaya. Itu cerita dia. Ja'far dia ambil oleh seorang lagi. Mendorang dia ambil anak-anak kepada Abu Talib, dia ambil oleh anak saudara dia yang lain untuk dibela. Nabi bela sepupu dia tadi, Ali. Sebab apa? Sebab keluarga Abu Talib tak kaya. So, dia orang tidak ada berharta dan sebagainya. Jadi kita kata secara asasnya Nabi SAW lahir dengan keluarga macam tu. Mulia keturunan, kaya tak ramai. Tapi apa jadi? Dari segi kedudukan tadi, Allah Ta'ala untuk jangan dia dependent sangat pada orang. So, Allah Ta'ala aturkan dia jadi anak yatim sejak kecil lagi. Benda itu kebaikan. Ada orang contoh macam, ada kawan saya dia kata apa? Kalau dia dulu dapat UPSR kan, 5A, dia tak jadi siapa dia sekarang. Dia takkan pergi belajar jauh, takkan pergi sekian, takkan belajar bahasa Arab. Sebab apa? Sebab dapat 5A, bapak dia kan hala dia ke tempat lain. Mungkin sekarang dia jadi doktor ke, mungkin jadi pakar bedah ke, tak tahu. Tapi tajuk dia sekarang ni, Allah Ta'ala halakan dia ke mana berdasar pada apa yang berlaku pada dia. Di dalam zahirnya nampak musibah, tapi sebenarnya dia adalah aturan Allah Ta'ala. Cuma manusia ni kena belajar apa? Bersabar. Selagi mana tidak berlaku daripada mulut kita sebarang buruk sangka kepada Allah Ta'ala, dan actually benda tu akan bawa kebaikan. Tapi bila kita buruk sangka saja, kita kata Allah Ta'ala tak sayang kita, dan benda ni adalah musibah, dan it's actually musibah yang sia-sia saja kita kena. Kalau tidak, dia akan datang kebaikan. Kena buang kerja ke dan sebagainya, datang kerja baru. So lepas dapat kerja baru, kita kata Alhamdulillah, kena buang hari tu. Kan bertunang dengan orang, kemudian putus tunang, mula tu sedih dan sebagainya, kemudian dapat tunang lagi baik, lagi cantik daripada yang tu. Betul? Alhamdulillah tak jadi hari tu. Betul tak? Ni saya cerita dekat Putrajaya, dekat Kampung Imam Manis. Saya kata saya tak faham dengan pakcik kan. Kalau saya kata pakcik, kata haji, saya kata dapat tunang macam ni, lepas tu putus tunang, sedih-sedih, lepas tu dapat tunang lagi baik, lagi cantik daripada yang pertama.
lagi elok, lagi patuh, lagi taat. Kan? Apa Tuan Haji cakap? Dia kata, Alhamdulillah tak jadi ni tu. Dia cakap ni, saya gelak lah. Dia kata, benda dia cakap tadi, actually benda tu bukan kita paksa, tapi keluar sebab apa tau? Lepas dapat nikmat berikutnya baru kita tahu. So, musibah itu bukannya musibah semata-mata. Actually datang untuk apa? Aturan Allah Ta'ala. So for a mu'min, any musibah datang, ia actually belum lagi buruk. Dan jalan untuk kebaikan dia ada. Cara dia apa? Bersabar dan juga apa? Solat. Banyakkan solat. Banyakkan bangun solat. Solat, bukan solat sunat. Maksud dia, solat-solat yang fardu, itu bilangan dia mana boleh nak solat lain dah. Dia solat fardu. Tapi solat sunat inilah waktu yang kosong yang kita boleh. Bila ada kesusahan hati je, Nabi sendiri, bila susah hati, Nabi akan solat. Bukan solat hajat. Untuk tenangkan jiwa baginda akan solat. Itu cara baginda apa? Mendekatkan diri, dapat apa? Relate kepada Allah Ta'ala dengan solat. Dan dia kata apa? Dia kata dalam hadis Nabi SAW, bahawa Rasulullah SAW apabila baginda datangi oleh satu perkara, dikejutkan dengan satu perkara, baginda akan perintahkan baginda akan datang satu perkara, Nabi akan solat. Nabi akan solat. Dan sabar ini sebenarnya ada dua. Sabar ni ada dua. Satu, sabar untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram, dan juga dosa. Itu sabar juga, tahan diri daripada melakukan yang haram tu, sabarlah. Mana benda tu jadi macam kata nampak arak dihidangkan dan sebagainya, macam sedap dan sebagainya, tapi benda tu bersabar. Kerana untuk umat Islam, untuk orang-orang Islam ni, benda-benda dosa tadi tu, kita kata di hari akhirat nanti akan diberikan dengan bentuk yang halal, lebih elok, lebih baik daripada apa yang di dunia ini. Kalau itu macam dikejar untuk dapatkan tengok televisyen Miss Universe dan sebagainya, kan, wanita-wanita dalam televisyen ditogilkan dan sebagainya. Secara asalnya kita kata togel lah, panggil ni kan togel. Dia kata diperdagangkan macam tu. Sebenarnya Allah Ta'ala ada janji untuk dia lagi baik daripada itu. Dengan syarat apa? Tinggalkan yang ini, Allah Ta'ala akan berikan lebih cantik, lebih elok daripada apa yang di situ. Makanan ke apa sekalipun, kat dunia sedap sekalipun orang cakap, janganlah makan benda tu haram. Kenapa? Sabar, tahan. Kenapa? Bersabar dekat sini, Allah akan ganti lebih baik di hari akhirat nanti. Okey? Dan bersabar untuk itu pertama, bersabar untuk daripada melakukan benda-benda yang haram dan juga dosa. Satu lagi kesabaran adalah bersabar untuk melaksanakan ketaatan dan juga perkara-perkara ibadat yang menghampurkan diri pada Allah Ta'ala. Contoh macam nak bangun solat, letih, tapi bersabar, tahan diri. Mana kalau letih sangat, tidur. Tapi kalau boleh bangun. Bersabar untuk nak tahan diri kita dalam berdiri ketika solat tadi, berpuasa, bersabar ketika kita tahan diri kita berlapar tadi. Mana maksud dia benda-benda berkenaan. Macam sekarang ni macam kelas kan, ada banyak benda kan, kalau ikutkan orang tamu buka lah ke tahu buka lagi, buka Jasko ada sale ke contohnya. Lepas tu kita contohnya siapa kena tanya ya ke tidak. Teruk ke? Ada sale sampai 7 bulan. Jumpa. Saya lintas. Oh, benda masih lintas. Bukan dosa pun masuk pasar raya beli barang. Okey, contohnya ni Okey. Waktu time ni boleh pergi ni, macam-macam benda boleh beli. Kan? Oh, bukan. Biasa paling dahsyat Sogo. Kan, kalau saya dengar cerita sampai ada adik ipar saya pergi dengan isteri saya pergi beli barang dia masuk ramai gila orang. Lepas tu kan segosir kan untuk Sogo card tap member dan sebagainya, members day. Cerita dia sampai ke ada orang tu agaknya dia tinggalkan anak dia, makluman daripada kan ting tong teng tang, ada seorang anak bernama sekian berada di sini, sila ibu bapa datang. Diorang dah jalan berapa lama pun mak bapak diorang tu tak pernah tak ambil anak tu. Dah sejam lebih. Maksud dia mak bapak tu tak kisah, lantang kau lah. Jadi kat kaunter tu selamat lah tu. Nak buat macam tu sekali. Sungguh-sungguh hanya nak beli belah. Kan? Actually at the same time, kadang-kadang kita ada kelas time tu. Contohnya lah kan, kita ada kelas time tu. So kadang-kadang orang tu kena sabarkan diri dia, tak payah pergi ke sana untuk datang kelas. Contohnya, itu sabarlah juga. Sabar untuk ketaatan dan juga perkara-perkara amal soleh yang mendekat diri Allah Ta'ala. Tu kena sabar juga. Kan, mendengar nasihat, mendengar Al-Quran, nak dahan diri kan. Televisyen ajak ni, tapi nak dekat dengan nak buat benda yang mubah, nak sibuk masak, tapi nak tekankan diri kita sementara sikit untuk belajar dan sebagainya. Pun sama juga, itu perlukan kesabaran. Bersabar. Sabar ketaatan, sabar daripada maksiat. Dan dia kata dan yang kedua, itu sabar di atas melakukan ketaatan, itulah yang dimaksudkan. Kerana ia lebih besar daripada pahala dan ganjaran. Okey, itu sebenarnya mana melakukan ni. Tapi sebenarnya satu lagi sabar di atas menerima musibah. Itu tak dimasukkan di sini. Ni sabar, bentuk sabar tadi kata dua kan. Untuk tinggalkan maksiat, dan juga sabar untuk melakukan ketaatan.
Dan sabar mendapat ketaatan yang dimaksudkan. Tapi sabar satu lagi, yang sabar ketika kena musibah. Kena musibah, belajar redha. Belajar untuk redha. Kerana Allah Ta'ala alim, hakim, khabir. Itu pun sabar juga. Itu bentuk sabar yang lain. Baik. Dan Allah Ta'ala nyatakan selepas itu, dia Allah Ta'ala terangkan sabar. Allah Ta'ala terangkan pertama, kenaan dengan nikmat dia, siapa yang bersyukur akan sekian. Kemudian di sini Allah Ta'ala suruh supaya bersabar dan juga solat. Sekarang ni Allah Ta'ala masuk pula, okey? Allah Ta'ala masuk pula untuk menerangkan. Allah Ta'ala kata innallaha ma'as-sabirin. Allah Ta'ala kata wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Yang kamu katakan kepada siapa-siapa yang mati, yang dibunuh di jalan Allah Ta'ala adalah sebagai orang-orang yang telah mati. Bal ahya, bahkan mereka semua adalah masih hidup. Bahkan mereka semua hidup. Allah Ta'ala beritahu bahawa para syuhada di alam barzah mereka adalah golongan yang hidup diberikan rezeki. Dia beza dia mati. Dari segi masalah jasad dia dengan roh dia berpisah. Okey. Tetapi Allah Ta'ala berikan tanda-tanda, antara tanda dia jasad mereka tidak hancur. Dan juga bahkan elok, walaupun selepas mati pun dia tak akan bau busuk dan sebagainya, tak menjadi bangkai. Ini memang Allah Ta'ala zahirkan di kalangan manusia. Ini banyak. Kita lihat ada orang tu kadang-kadang mati dah berapa jam kan dah busuk. Baru sejam 2 jam dah bau dan sebagainya. Keluar lendir dah. Nah, ada orang mati dah 12 jam. Dia mati maghrib pukul 7. Dia mati pukul 7, pukul 9 pagi baru mandi. Masih lagi tak ni. Dan bahkan tak keras langsung mayat dia. Ada mayat tinggal sekejap dah keras. Keras lah. Nak kena urut balik lengat sendi dia baru boleh diluruskan. Yang ini ada orang tu tak payah pun. Mana mayat dia berapa lama pun tetap lembut macam mana macam tak mati lagi. Pun ada juga. Itu Allah Ta'ala zahirkan sebenarnya. Itu bahkan itu adalah benda antara tanda-tanda yang Allah tunjukkan kepada kita berkenaan kebaikan orang sebut sebelum dia walaupun dia tak dihukum lagi di akhirat baik atau buruk, tapi dah Allah tunjukkan dia ni orang baik. Contoh dia. Itu macam tu cara Allah Ta'ala zahirkan. Jadi orang yang mati syahid ni adalah di antara orang yang Allah Ta'ala berikan mereka ni perbezaan. Beza dia dengan orang biasa adalah orang biasa ni duduk dalam barzah disuruh tidur. Roh mereka dalam barzah suruh tidur. Tidur dah. Para malaikat tanya soalan kan, lepas tanya soalan dan sebagainya, disuruh mereka tidur. Dibuka satu pintu, satu lubang ke syurga, maka dilihat tempat dia di syurga. Dia macam di taman lah, taman syurga lah. Dan satu lagi, kalau dia kata orang tu dia antara orang kufur, dia di lubang-lubang neraka. Dia buka satu lubang ke pintu neraka, ke dalam neraka, dia nampak tempat dia di neraka. So either one tadi akan minta. Yang satu akan kata, ya Allah cepatkanlah kiamat, saya nak masuk syurga cepat. Yang satu lagi kata, ya Allah janganlah lakukan kiamat. Sedangkan dia tengah kena impit, pasal dia nampak apa dekat dalam sana lagi teruk daripada apa yang dia sedang kena. Maksudnya apa yang dekat dalam kubur tu dia kena himpit dengan tanah tadi, still jauh lebih ringan berbanding dengan apa dalam neraka. So dia minta janganlah jadikan kiamat berlaku. So either one, ketika tu dia biar macam tu. Berbeza dengan roh orang mati syahid. Orang mati syahid dalam barzah mereka ni, mereka hidup di makan. Bahkan mereka makan dan sebagainya, mendapat rezeki berterusan, tidak berhenti-henti. Sebagaimana datang dalam Sahih Muslim, bahawa Nabi SAW bersabda, anna arwah syuhada, bahawa roh-roh orang yang mati syahid, fi hawasilit tuyurid khidrin, dia pada dalam tembolok burung-burung yang hijau, tasrahu fil jannati haitsu sya'at, yang berkitar datang dan pergi dalam syurga di mana saja dia nak. Dia tak masuk syurga, tapi dia duduk dalam tembolok tadi, dia akan makan apa yang burung tu makan, dia akan nak makan. Okey. Thumma ta'wa ila qanadil mu'allaq tahta al-'arsy, kemudian dia akan pergi kepada lilin-lilin yang digantung di bawah arasy. Fattala alaihim rabbuka, lalu Tuhanmu akan menjenguk pada mereka ittila'atan, satu jengukan. Faqala madza tabghaun, madza tabghaun, lalu Allah kata kepada mereka, apa yang kamu inginkan? Qalu, mereka berkata, rabbana, wahai Tuhan kami, ayu syai'in nabghi, apa yang lagi kami nak? Qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, engkau telah beri kepada kami satu benda yang kau tak beri sesiapa pun di kalangan makhlukmu lain tak dapat pun benda ni. Mereka duduk di alam barzah, ialah dapat nampak lubang ke syurga tapi tidak masuk syurga. Kami ni kau berikan kami masuk dalam syurga dengan berjalan-jalan dapat makan apa yang burung ni makan, kami akan makan. Mana itu actually diberikan mereka ni kelebihan dengan macam tu. Okey. Jadi apa lagi kami nak? Kami dapat benda yang tak diberi kepada sesiapa di kalangan makhluk engkau. Okey. Thumma ada ilaihim bimithli hadza. Okey. Lalu kemudian Allah Ta'ala pulang, melepas Allah Ta'ala biarkan mereka, kemudian datang lagi burung tu duduk situ, Allah Ta'ala tengok lagi, Allah Ta'ala kata lagi, apa kamu nak? Lalu mereka apabila falamma ra'au annahum la yutrakuna min an yus'alu, lalu apabila mereka dapati mereka ni takkan berhenti melainkan akan ditanya.
Akan sering ditanya. Macam kita masuk hotel kan, masuk parking hotel tu, kita orang tanya, ada apa encik? Tak ada apa. Dia jumpa lagi, ada apa encik? Tak apa. Dia tanya berkali-kali. So in the end, saya nak benda sekian lah. Dia akan last kali bercakap jugalah. Dia orang beri minta kan, nak tanya kan, kita last kali kita akan bercakap. So jadi mereka ni, macam juga, bila orang sering tanya, bertanya, ulang-ulang kali orang tanya. Lepas tanya. Jadi last kali mereka kata apa? Qalu, mereka berkata, nuridu an taruddana ila darid dunya. Ya Allah, kalau macam tu kami nak kembalikan kami ke dunia. Fanuqatil fi sabilika, lalu kami nak berperang lagi sekali kat jalan kau. Hatta nuqtal, sehingga kami dibunuh fika, di jalan engkau. Marratan ukhra, sekali lagi. Kami nak, kalau boleh kami dapat hidup balik semula, nak berjihad lagi supaya mati sekali lagi, for second time. Okey. Lepas tu, okey, lima yarawna min thawabis syahadah, kenapa mereka minta itu? Sebab apa mereka lihat daripada apa? Pahala dan ganjaran orang yang mati syahid. Mereka lihat banyaknya kelebihan Allah berikan. So kalau 2 kali, berarti lagi besar, dia kata. So dia minta sekali lagi for the second time untuk keluar ke dunia. Fayaqulu rabbul jalla wa jalaluhu, lalu berkatalah Allah, Tuhan jalla jalaluhu, maha agung keagungannya, inni katabtu annahum ilaiha la yurja'un, sungguhnya aku telah tuliskan bahawa mereka, itu manusia ini, ilaiha, kepada dunia ini, la yurja'un, mereka takkan dikembalikan semula. So itu takkan berlaku. Jadi dengan sebab itu kita kata apa, dengan tajuk itu, permintaan mereka Allah Ta'ala izinkan apa di situ saja, tidak di dunia. Sebab memang Allah Ta'ala boleh melakukan apa saja. Dia ala kulli syai'in qadir. Tapi ada benda-benda tentu Allah Ta'ala dah letak sebagai sistem dan juga aturan, maka kita jangan minta luar daripada aturan berkenaan. Contoh, dah lahir anak, contohnya bapak kita nama pelik sikit lah, dah lain daripada orang. Contoh macam orang kawan saya apa, di Thailand, nama bapak dia Abdul Rahman. Agaknya time daftar tu, tukang daftar tak kerti nak tulis. Tahu tulis apa? Doraemon. Dia tulis Doraemon. Siapa nama dia? Saya tak ingat. Dia nama dia bapak dia Doraemon. Mana dalam pasport tu tulis Doraemon. Doraman lah. Macam dulu kan, macam apa, Astora Jabat tu kan, Asan anak Toraman tu datuk dia. Tok Rahman. Asan Astora tu, Astora Jabat kampung dia, kampung asal dia. Asan, nama dia Asan anak Toraman. Tok Rahman kot nama bapa atuk nenek dia. Wallahu alam. Tapi cerita dia lah, dia kat sana kan tulisnya tu kan, mula keluar pelik-pelik nama. Kan? Nama patut jadi sekian, jadi Doraemon. Kan? Pendek je. Jadi anyway, kisah tadi. Jadi bila kita kata kita lahir dapat bapak, nama tak bagus sangat, tak best bang bapak kita. Kita tak boleh doa buat sembahyang hajat ke, baca Yasin ke, minta Allah tukar kan? Tak boleh tukar. Faham tak? Kita anak siapa, doa mana pun takkan tukar. Lahir negeri mana? Tak nak lahir dekat Uganda. Lepas tu buat sembahyang hajat, tiba-tiba tukar lahir kat Kutub Utara. Mana ada? Mana boleh? Benda tu memang Allah Ta'ala berkuasa, tapi benda tu Allah Ta'ala letakkan hukum, maka itulah dia. Tak boleh kita kata nak alihkan dah. Allah Ta'ala bukan tak berkuasa, tapi benda tadi kita kata yang kalau kita kata benda kemustahilan yang bukannya Allah Ta'ala dah kata dah dahil, sudah dahil situlah. Dah mati-matilah. Maksud dia tak boleh dia tukar. Mana macam dah ada keluar daripada bumi ni, dunia ni, tak ada patah balik dah. Tak ada patah balik dah. Allah Ta'ala ada hidupkan semula makhluk-makhluk tertentu, tapi bukan semua diberi kembalikan semula. Macam mati syahid tadi, mulia tapi tak diberikan untuk mereka patah balik. Para anbiya mulia tapi tak diberi patah balik. Ni kalau orang buat maulid kata Nabi datang tu masalah. Orang ada orang buat maulid kan, biasanya dia kata Nabi datang. Tu dia orang berdiri sampai peringkat tu, mula duduk betul diri. Sebab berdiri Nabi datang. Dia di kalangan golongan macam ni, dia silap faham sebenarnya. Dia orang merasakan bahawa ya, bagi orang awam yang tak faham, yang ikut kerja-kerja ni, dijanjikan dengan gula-gula dia apa? Kalau buat, segala hajat akan ditunaikan. Yang diorang pula di sisi yang kumpulan dia, guru anak murid ni tadi, dia punya fahaman dia apa tau? Fahaman dia, Nabi datang dalam majlis tadi, so wali akan dipilih dalam majlis tersebut. So diorang datang majlis sebab apa? Kok jadi wali. Kan? Kok yang panggil tak senang dah, pegang, jadi wali. Kan? Semua minta dapat. Dia kata macam tu. So dia nak macam tu, dia nakkan benda berkenaan. So itu jadi kes benda tu akan sentiasa dibuat. Sebab apa? Sebab diorang tak dapat wali-wali lagi. Sekarang ni tengah berebut siapa jadi wali kutub. Dulu diorang isytiharkan yang wali kutub tadi tu yang dekat Mekah, tapi meninggal lah, apa, Alawi Al-Maliki. Bukan Fuad Kamaluddin tak ada wali pun. Okay? Alawi Al-Maliki, mana guru dia lah dulu, guru pada Al-Banjari dan sebagainya bulan ni. Jadi bila guru dia ni dikatakan wali kutub, ada orang tanya saya macam mana dia tahu wali kutub. Cerita dia, diorang mimpi. So orang di Yaman mimpi, orang di Syria mimpi, orang di Mesir mimpi, kata dia ni wali kutub. So diorang pun itulah dia wali kutub. Anyway, bila dia mati, sekarang ni diorang berebut.
Dekat Mesir seorang Habib ini kata dia nak jadi, yang Yaman kata, pengikut orang Yaman kata dia akan jadi, yang di Jordan kata dia, yang orang kat Jordan akan jadi. Everybody is actually title tu dia kejar. Tunggu tu buat wali makin rancak. Sebab tak jadi lagi ni, habis hilang wali kutub, tak ada lagi ni pasal. Dia orang pasal dia orang percaya berkenaan wali-wali ni, wali kutub ni ada. Wali kutub ni dia kata apa? Ada pentadbiran alam. Allah Taala maha kaya daripada sekutukan. Mana kalau yang kata manusia ni mati, hatta kalau nabi mati, alam ni tetap akan berjalan. Janganlah keluarkan kata-kata bukan-bukan. Pasal Allah Taala bukannya bergantung dengan makhluk dia. Kita ni yang bergantung pada Allah Taala. Allah Taala tak bergantung pada kita untuk pentadbiran alam dan sebagainya. Dia salah, dia kata ada wali kutub ni boleh sekian tu, yang diorang beri cari wali kutub ni. Apa-apa saja minta semua jadi. Nak hujan turun hujan, nak sekian, kita tak tentu. Lagi para sahabat, Nabi pernah tempoh lama tak turun hujan. Bukan turun hujan je, tapi petik-petik jari turun hujan. Mana ada macam tu? Ada masa kemarau, para sahabat ada masa kemarau, ada susah. Datang orang ni tak ada, semua magic. Everything is magic. So bahaya. So macam kehadiran para anbiya dalam majlis-majlis ni tak boleh. Bahkan dikatakan sebagai apa? Khurafat dan juga dongeng. Yang bahaya. Dan Islam sebenarnya kalau bawa perjakib benda ni sememangnya tak boleh, tak dibenarkan. Tapi diorang biasa dekat Malaysia ni bila buat benda tu, dia tak cerita kenapa berdiri. Berdiri tu sebenarnya tu tadilah kata Nabi datang. Dua benda salah. Pertama, kalau Nabi betul datang, Nabi tak benarkan kita bangun kan Nabi datang. Kedua, memang benda tak boleh. Disebut kisah tadi. Hatta para syuhada sini pun nyawa dia punya roh mereka dengan mulianya mereka yang tadi kan, kemuliaan tertinggi diberi kepada mereka adalah roh orang lain duduk kat barzah, tidur, tunggu. Dia punya roh orang mati syahid ni akan berterusan duduk dalam syurga di dalam burung berkenaan. Pasal kalau kita lihat surah Yasin kan dia kata bila kan dalam kisah yang ada saktah tu, dia kata apa? Ayat berkenaan Ila mimar padina tu, Ila marpadina sebelum dia. Dia kata apa? Qalu ya waila ya. Siapa ingat? Tak ingat? Ya ayat tu kan baca dari awal ingatlah, tebuk-tebuk macam tu. Tapi tuan-tuan nak tahu sebenarnya kalau ujian apa, siapa hafal Quran kan, ujian ni main tebuk-tebuk macam tu lah. Tapi dia baca dulu lah, dia baca dulu, bukan baca suruh tebuk macam tu je. Dia baca dulu ayat awal, lepas tu suruh kita sambung. Jenuh nak menyambung, tak sampai. Okey. Dalam surah Yasin kan bila mana dia kata apa? Okey. In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Tidaklah ia menaikkan kiamat ni, tidaklah ia menaikkan satu pekikan yang sekali je. Tiba-tiba mereka semua mati. Okey. Lepas tu fa idahum khamidun, lepas tu bila dia bangun nanti, bila mereka bangkit semula, ya hasrat al-ibad. Bukan situ, ayat lepas sikit. Ni ayat yang ke-50. 51 52. Allah kata apa? Ayat 51, wa nufiqa fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan wa nufiqa fis sur, dan ditiup dalam pada sangkakala. Fa idahum minal ajdas, mereka ni daripada kubur-kubur mereka ni ila rabbihim yansilun, mereka keluar, semua keluar berjalan pergi kepada Tuhan mereka. Qalu, mereka berkata, ya wailana, mereka kata hai celakalah kita. Okey. Man ba'athana min marqadina, siapakah yang membangkit kami daripada apa? Perbaringan kami, tidur kami. Jadi itu yang keseluruhan yang akan dihadapi oleh roh-roh manusia. Tapi roh orang-orang yang mati syahid ni beza. Barzakh mereka bukan dekat tempat tertentu untuk mereka tidur. Barzakh mereka adalah apa? Dalam tembuluk burung hijau yang masuk dalam syurga, berterusan makan juga daripada buah-buahan syurga. Yang mereka dapat apa burung tu makan, dia akan dapat makan juga. So itu bezanya roh-roh orang yang mati syahid. Ada pun roh orang lain barzah juga. Di barzah mereka tidur kat situ, tunggu. Pasal dalam hadis yang datang Musnad Ahmad dan lain-lain, malaikat lepas dia tanya soalan pada orang berkenaan dan orang tu dapat jawapan, dia kata apa? Nam salihan, tidurlah dengan elok. Kami telah tahu engkau ni adalah seorang yang beriman, dia kata. Dia suruh tidur dia kata. Tidur. Itu dia tempo, dia timing dia. Ketika pukul sekali tu je, tak lepas tanya soalan tak boleh pukul, tak boleh. Lepas kena pukul, stop situ. Kemudian lepas dia kena pukul tu akan dibuka satu lubang. Kalau dia ahli neraka, dia akan ngadap lubang berkenaan. Nampaklah apa yang dia akan dapat kat neraka. Yang dapat syurga macam tu juga, akan disuruh macam tu. Ya, saya lepas soalan.
Tak. Itu sebab kenapa pasal berterusan tadi tu kena tak kena tanya. Kalau dia kata orang bunuh diri je, hadis Nabi dia kata. Tapi kalau ikut yang kisah siksaan kubur tadi, ditanya, dihimpit lah. Kalau dia kata soalan tu soalan. Ketika dihimpit. Pasal itu sebab Nabi suruh kita minta pada saudara kita ni penetapan ketika mula-mula ditanam. Bukan setiap hari kita jumpa Allahumma tsabbithu, Allahumma waffiqhu lil khair. Jangan kita doa untuk dia dapat taufik, dia ditepatkan kata-kata dia, diteguhkan pendirian dia ketika mula masuk kubur. Lepas masuk kubur dah lama tu dah kira dah habis soalan dah. Maka ketika waktu berkenaan sama ada dia dapat ampunan atau tidak, minta ampun untuk dia. Tapi ketika masuk kubur tu Nabi kata, salu li sahibikum hadha tathbit, mintalah untuk sahabat kamu ni sekarang ni apa? Penetapan, pengukuhan pendirian. Fa innahu, kerana sesungguhnya dia yus'alul an, dia sedang ditanya sekarang, Nabi kata. Bukan depan orang tu lari 3 langkah 7 langkah baru dah datang, tak. Tengah situ depan Nabi kata dia sedang ditanya sekarang. Dah masuk dah tu, dia tanya sekarang. Dia tutup kan? Dia tutup lah ni, dah tutup lah dia tanya sekarang. Kan dia kata dah tutup tu, ditanya sekarang, Nabi kata. Maksudnya Nabi tak lari lagi, tinggal. Nabi kata minta untuk sahabat kamu ini penetapan. Lepas soalan tu akhir, ikut Bukhari Muslim, hadis-hadis yang sahih dan kitab Sunan, lepas soalan tu habis, dan waktu berkenaan lepas daripada soalan tu habis, maka orang tu akan disuruh apa? Menghadap kepada, dibuka untuk satu ruang. Kalau dia kata orang tu mukmin, diluaskan, sudah luasnya kubur dia. So dia tak rasa pun sempit dan sebagainya. Dibuka satu pintu ke, satu ruang ke syurga. Maka dia akan nampaklah tempat dia di syurga. Lepas tu malaikat orang kata, nam salihan, tidurlah elok. Tidurlah elok-elok. So macam tu juga masalah yang satu lagi. Tunggu jugalah, tapi menghadaplah kepada tempat berkenaan, dihimpit dengan benda tersebut, dengan tanah dan sebagainya. Siksaan dia. Tapi dia akan nampak lubang ke neraka. Dia akan nampak. Sentiasa nampak. Dan neraka nampak Allah. Dia tu dia minta, ya Allah jangan jadikan kiamat. Lafaz hadis yang datang. So secara konsepnya faham tak? Mana yang itu roh orang biasa. Okay. Roh para syuhada dalam tembuluk burung ni duduk jalan dalam syurga. Dia tak dapat jadi sentiasa dapat kenikmatan berterusan. Dia bukan setakat ni, dah hadir dalam syurga dah. Sebelum daripada jasad dia datang, roh dia dah siap dalam tu. Tu beza dia. Ada pun yang lain ni, dia macam inilah. Wa qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Siapakah celakalah, dia kata, malanglah kita. Siapakah yang bangkitkan kita daripada perbandingan kita? Kan? Nampak itu maksudnya perbandingan. Jadi maksudnya tidur tunggu situlah. Tapi yang lain ni tak, yang mana mati syahid ni dia akan diberikan peluang Allah Taala untuk duduk dalam tu. Tu beza dia. Dalam kubur ada ular macam-macam, ada kalajengking macam-macam, tapi tak ada hadis yang sahih berkenaan dengan ular gigit tiap hari. Memang ular akan ada, cacing akan ada makan dia, tapi benda tu bukannya benda yang kita kata sebagai satu bentuk. Ular besar lah dan sebagainya, asja' al-aqra' itu yang tanya soalan macam tu. Tapi yang lepas tu tak ada lah. Lepas tu akan ada binatang lain ke, ulat ke, cacing makan dia, tu lain cerita. Yang penting sekali tu orang-orang yang berada dalam kubur tadi, saya tengok sendiri ada orang cepat dia lepas tanam tu kan, papan tu jatuh cepat. Ada orang tu sambil dia tak jatuh. Berkali-kali kita datang, tanah tu tak pernah kurang. Ada orang tu, itu ikut fahaman je lah. Zahirnya kita dapat lihat lagi tanda Allah tak nak berikan. Ada manusia ni habuan dia macam ni, ada manusia ni habuan dia macam tu. Ada orang datang solat ramai, ada orang datang orang solat tak ramai. Ni habuan masing-masing lah. Kalau kat dunia ni kita dengar solat mayat, kita lari je, lepas tu nanti Allah Ta'ala bagi balik pada kita. Orang dengar kita ada solat dia lari tinggalkan. Tak ada orang rasa nak solat untuk kita. Terugilah kita. Sedangkan kita tahu bahawa kalau orang tu disolatkan 40 orang dan sebagainya, akan diberi syafaat baginya. Tapi kita sekarang kita salah faham dan kita tak nak beramal dari sekarang. Actually apa dia hujung itu hasil ke sekarang. Apa pengakhiran nyawa kita, apa kita dapat dalam kubur nanti, macam mana mayat kita treated dan sebagainya, berdasarkan kepada apa perangai kita sekarang. Dan atas syurga mana kita dapat, rumah barzah mana kita dalam syurga nanti, jenis macam mana, semua sekali akan berdasar pada apa kita buat sekarang. Bukan yang berdasar pada lepas upgrade second time kan. Ada orang kata, ustaz dah mati boleh upgrade tak? Bukan upgrade tak ada. Kalau dia kata Allah nak beri keampunan dia, lepaskan daripada neraka je, tapi untuk dapat upgrade, itu masalah lain. Kalau tidak masukkan orang yang buat amal soleh yang banyak di dunia ini, yang sanggup tinggalkan segala benda yang melalaikan, takkan Allah tak nak bagi dia tempat yang sama dengan orang yang tak buat macam tu. Mesti ada beza. Ada beza. Itu sebab syurga ni bertingkat-tingkat. Ada 8 tingkat. Tapi setiap kali siapa masuk syurga, semua akan merasakan diri cukup. That's one thing. Bila syurga dah dimasuki, maka orang yang bawa dapat rendah sekalipun, dia akan rasa dia macam paling cukup, paling hebat.
Dia tak akan menyesal lah. Sebelum masuk syurga, yes, dia akan menyesal. Dia kata, kenapalah aku tak buat yang bagus, better, so that I get the better one. Tapi lepas daripada keadaan berkenaan, masuk syurga, tak ada lagi penyesalan. Tidak lagi penyesalan lepas tu. Pasal syurga adalah kenikmatan tempat untuk kata apa, kenikmatan bukan tempat untuk penyesalan. Walaupun sebenarnya keadaan di antara orang yang satu tingkat lain, katakan tingkat ke-6 dengan tingkat yang ke-5. Orang tingkat ke-5 nampak yang ke-6 macam kita tengok bintang sekarang ni. Jarak satu dengan satu lain. Tingkat demi tingkat tadi, jarak di antara langit dan bumi. Bintang bintang. Jadi secara tak langsung kita kata itu kedudukan bahawa masing-masing. Tapi kerja dari sekarang. Buat dari sekarang. Nak dapat jawapan di syurga nanti dalam kubur nanti, jawapan malaikat, soalan-soalan malaikat tadi hanya diperolehi kalau orang tu apa? Beramal. Tak beramal tak dapat. Hilang. Dia tak boleh jawab. Biar boleh hafal lah. Zikir harian dia, man rabbuka, rabbi Allah. Walau dia hafal. Masuk dalam kubur ni tak boleh jawab. Sebab dia matlamat bahasa tajuk dia, jawapan tadi hanya berlaku dengan amal kita, bukan berlaku dengan hafalan kita. Faham? Jadi konsep dia. Ya. Mendoakanlah. Mungkin di tengah seksa macam Nabi buat pada dua orang. Nabi cucukkan pelepah tamar. Nabi patahkan dua, cucuk. Orang tu sedang diseksa. Dan Nabi kata moga-moga mereka berdua diringankan selama mana dua pelepah ini hijau berzikir pada Allah Ta'ala. Masih lagi basah berzikir pada Allah Ta'ala. So jadi Nabi cucukkan. Tapi para ulama nyatakan itu khas untuk Nabi. Orang Melayu kita mengilat. Dia cucuk pokok puding tak mati-mati. Kan? Seriously kan? Cucuk puding mana mati? Kan? Cucuk pokok mana mati? Separuh cek batu sungai. Nak berzikir. Semua benda berzikir kepada Allah Ta'ala. Tak kira plastik dan sebagainya, semua benda di alam ini berzikir kepada Allah Ta'ala. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tiada satu benda di alam ni kecuali bertasbih memuji Allah Ta'ala. Tapi yang manfaat untuk kita bukan semua. Ada benda yang Allah Ta'ala menjadi manfaat dan yang tidak manfaat. Tapi yang kita kata tanah tu sendiri berzikir kepada Allah Ta'ala tapi tak manfaat pada kita. Allah Ta'ala suruh impit, diimpit. Apa peduli kan? Kan faham tak? Jadi secara asasnya bila ada orang sibuk cari batu sungai untuk letak ke kubur apa bapak ke kubur mak ke, itu nama dia apa salah faham sebenarnya. Ini batu sungai ini hidup. Batu konkrit apa? Tak berzikir. Siapa kata tak berzikir? Ini akan jadi saksi kita kan tahu. Kan konkrit ke apa pasir ke sekalipun akan jadi saksi kita nanti. Tanah kita pijak dan sebagainya, lantai kita pijak. Bukan tunggu dah apa lantai apa batu sungai baru ada zikir. Ambil batu lombong. Kan macam tu. Tak ada masalah sebenarnya. Benda tu tadi salah faham. Bahkan sebagian para ulama kata itu ada khususiat Nabi SAW. Mencucukkan ni untuk orang yang kena azab diringankan. Kalau orang tu tak kena azab, cucuk buat apa? Tak cucuk. Pasal Nabi tak cucuk pun kubur Hamzah ke, kubur lain-lain kan, Nabi tak cucuk. Menunjukkan bahawa tak penting cucuk pokok tadi kat atas kubur tadi. Tapi orang kita nak cucuk juga. Sebab kisah dia kalau cucuk nanti orang teringankan. Kalau dia kena seksa, termasuk sekarang ni kita tak tahu dia kena seksa ni, tak cucuk apa? Kalau dengar lolong cucuk lah kan. Tapi sebenarnya tak ada. Jadi secara asasnya fahaman tadi macam dalam kubur tadi apa akan jadi sebagainya, kita kata siksaan tersebut semua tu akan berlaku lepas daripada kita mati. Kita sekarang ni takkan. Ya, kena doakan. Pasal kita tahu dosa banyak mana, pasal dengan Allah Ta'ala ke dengan orang atau bapak kita sebagainya kan, baik. Tetap kita akan doakan dia sebab kita tak tahu dia ada salah ke, ada silap ke, tak termakan duit haram ke dan sebagainya. Kita minta ampun untuk dia supaya jangan sampai muflis. Kadang-kadang ada orang datang dengan amal soleh tapi sampai akhirat dia akan muflis. Rugi. Tak guna dia dapat banyak amal banyak. Beri orang bagi amal banyak tapi semuanya hancur semata-mata. Okay, jadi kata apa? Dia kata, jadi dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Malik, daripada Zuhri, daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik, daripada bapak dia Ka'ab bin Malik, beliau berkata telah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis ni apa Imam Syafi'i terlibat, Imam Ahmad terlibat. Dia riwayat ni. Mana Imam Ahmad ambil daripada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i daripada Malik, Malik daripada Zuhri, Zuhri daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik, dan Ka'ab bin Malik itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu Nabi sabda, nasmatul mu'min, jiwa orang yang beriman ini ta'irun, terbang adalah sama ada burung ataupun dalam burung, tak laku fi syajaril jannah, yang akan bergayut ataupun hinggap di pokok-pokok syurga, hatta yurji'uhu Allahu ila jasadihi yauma yab'atsuhu, sehingga hari Allah Taala kembalikan dia ke dalam jasad dia pada hari dia dibangkitkan. Dia dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
dia akan duduk di atas berkenaan. Tapi ini datang dalam bentuk yang umum. Tapi yang lebih khusus adalah orang yang dimaksudkan adalah orang yang mati syahid. Kalau tidak, yang lain tadi akan datang pada yang kata nam salihan, tidurlah kau dengan elok. Dia suruh tidur kat situ je. Tapi dia akan doa lah, ya Allah cepatkanlah kiamat, pasal nak cepat masuk ke syurga. Tapi yang ini tak, duduk dalam tu dah. Bila Allah Ta'ala nak apa? Dia kata apa? Dia kata, ya Allah, kami dapat benda kau tak bagi pada makhluk kau yang lain. Kan? Semua dapat dah, apa benda kami nak lagi? Besok-besok akan tanya lagi, kau nak apa? Betul ulang Allah Ta'ala akan tanya. Mereka ni adalah orang Allah Ta'ala akan berikan kemuliaan, sampaikan burung tu terbang dan hinggap di bawah arash. Okey. Dan dalam hadis ini ada petunjuk bagi umum orang beriman juga Dan sekalipun orang syahid ni dikhususkan dengan sebutan dalam Quran sebagai pemuliaan untuk mereka dan juga pengagungan bagi mereka. Ya, ada orang kata macam tadi, pendapat kedua kata yang ni semua orang beriman akan macam tu. Tapi ikutkan nas sebenarnya ini spesifik kepada orang-orang yang mati syahid saja. Pasal nas orang untuk beriman tadi ada nas yang para malaikat kata tidurlah kau di sini. Dia buka pintu ke syurga tadi, ada mungkin melalui tembuluk burung tadi connect kepada mereka, wallahu ta'ala. Tapi pentingnya mereka akan nampak apa dalam syurga, tapi tak dapat nak buat apa. Tapi yang sementara satu pihak lagi dapat rezeki makan apa benda yang dia perolehi daripada syurga. Jelas? Jadi itu kita kedudukan. Dan insyaAllah kita akan masuk nanti pada ayat yang 155 sampai 157 berkenaan dengan ibtila, ujian Allah Ta'ala beri pada kita. Bagaimana Allah Ta'ala ajar kat sini, lepas Allah Ta'ala ajar tak tolong dengan sabar dan sebagainya, Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan orang mati syahid ni tidak ni. Sekarang Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan masalah ibtila, ujian, kekurangan harta, nyawa dan sebagainya. Apakah tindakan kita? Kerana dalam kita bergerak sebagai seorang mukmin ni, ujian tu itu pasti berlaku. Takkan kita kata kita ni mukmin dan tak ada ujian kat atas kita, tak. Dia actually datang dari berbagai arah. Kadang-kadang kekurangan, kadang-kadang kelebihan. Ya, faham Dan kekurangan ni biasanya orang akan kelang kabut, kelebihan orang tak rasa. Dan normally bila dapat kelebihan orang tak rasa itu ujian. Orang rasa tu apa? Tuhan sayang. Betul Okay, baik, kita berhenti kat sini insya-Allah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alhamdulillah alamin. Subhanallah wa bihamdihi la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syahid dunia ni adalah masalah hukum ketika pelaksanaan pengurusan jenazah. Orang yang mati syahid dalam peperangan, mereka tidak dimandikan, tidak dikafankan. Tidak dimandikan, tidak disemayangkan. Kita dikafankan Tapi dia akan tanam macam tu saja. Dan kemudian mereka akan dalam solat tadi, mazhab Hanafi dia solatkan. Yang lain kata tak, dia akan tanam macam tu juga. Masalah kafan tadi timbul tajuk yang kes sahabat Nabi tu Mus'ab bin Umair. Yang kan dia masuk dalam tu, dibalut badan dia, ditutup kepala, kaki nampak. So kaki kepala nampak. Maksud dia ada kain lah atas badan dia. Tutup badan dia tu ada. So itu yang ada para ulama kata orang mati syahid tetap kena kafankan. Tapi tak disolat, tak dimandikan supaya darah tu akan jadi. Adapun orang yang lain, contoh macam orang mati tenggelam. Gelanggar lagi. Habis bunyi ni macam mati tenggelam, mati terbakar, mati kena runtuhan, mati kena penyakit dalam badan macam kanser dan sebagainya. Anybody orang kena penyakit-penyakit berkenaan mati, dikira dapat pahala mati syahid. Tetapi urusan kita adalah uruskan dia macam mana mayat biasa. Mandikan, kafankan, semayangkan. Adapun orang mati syahid tadi dia ada pengecualian. Itu maksud dia syahid akhirat. Tu maksud dia syahid dunia, syahid akhirat ni. Syahid dia dunia lagi, maksud dia kena uruskan di sini lagi. Macam tu. Ada tak masalah soal tadi terpulang Allah Ta'ala. Ada orang Allah Ta'ala tak bagi langsung soalan pun ada. Direct masuk syurga tanpa hisap. Ya, tadi ada orang yang masuk syurga tanpa hisap. Ada. Kan? Jadi kita tak tahu siapa mereka. Jadi dalam ramai mati kena timbunan tadi, ada tengah buat maksiat, ada mungkin tengah solat, ada tengah berzikir, ada tengah baca Quran, ada tengah buat jahat, ada tengah tengok television gambar-gamukan. Anybody Allah Ta'ala letakkan, mana dia mati terpulang pada Allah Ta'ala hukum atau tidak. Yang penting sekarang ni kita kena faham bahawa pengurusan kita, dunia syahid akhirat tu maksudnya pengurusan kita patut apa dengan mayat tadi. Kalau mayat orang jatuh bangunan dan sebagainya, runtuhan, bakar, tenggelam, penyakit dalam badan dan sebagainya, Nabi sebut, Nabi kata kalau anda kata mati syahid itu dianggap hanya berlaku dengan peperangan, maka Nabi kata umatku yang mati syahid banyak sikit. Syuhada umat aku sikit, Nabi kata. Ini orang mati syahid dalam keadaan tadi pun dia kena mati syahid juga. Tapi pengurusan kita buat macam mana orang mati syahid dalam peperangan. Orang mati syahid dalam peperangan ni dia ada beza sikit. Dan bahkan dalam ayat yang kita bincang ni, Allah Ta'ala tumpu kepada apa? Yuqtalu fi sabilillah. Orang yang mati dibunuh di jalan Allah Ta'ala. Orang mati pertahankan harta pun syahid. Whoever kan datang, mata
duna malihi, mata duna malihi fa syahid. Barang siapa mati pertahankan harta dia, dia mati syahid. Mata duna apa dinihi, mana matikan agama dia, syahidlah. Nyawa dia, harta dia ataupun maruah dia, syahid juga. Mana pertahankan nyawa, pertahankan harta, pertahankan maruah, juga mati syahid. Mati melahirkan juga mati disebut macam tu. Tapi kita kata secara asasnya syahid yang tadi yang lain ni tidak akan diuruskan macam mana urusan untuk orang mati dibunuh dalam peperangan. Itu beza dia. Dari segi masalah pahala, Allah Ta'ala boleh berikan. Ada orang tu mungkin mati atas katil dia, tapi diberikan pahala mati syahid. Yang sebenarnya kita kena kejar pahala berkenaan, bukan bentuk rupa dia. Kan, faham tak? So, jadi niat kena betul. Kadang-kadang masalah niat disibuk tentang nak pergi perang, lepas tu sekali salah jalan. Macam kisah yang kita bincang tu, Sa'ad bin Hisham bin Amir. Sa'ad bin Hisham bin Amir. Dah hadis Sahih Muslim. Kita bincang, Nabi kata pada dia, Nabi kata pada orang yang seperangai macam dia, Nabi kata, "Alaisalakum fiyya uswah." Tak adakah pada diri kamu, untuk kamu pada diriku sebarang tauladan. Pasal orang jual harta, cerai bini untuk pergi jihad. Nabi tak benarkan. Nabi kata, korang ni tak ada pada aku ni tak ada tauladan untuk kamu ke? Ke aku silap bagi tunjuk maksud dia? Maksud aku tunjuk cara lain ke? Tak ada vibe. Apa vibe aku hantar pada kau? Kan? Apa gelombang aku hantar, signal aku hantar pada kau? Maksud dia? Mana aku tunjuk kamu ni, aku bukan tauladan kamu ke, maksud dia? Pasal Nabi tak buat benda berkenaan, kita buat kenapa? So macam dia, untuk mati syahid tadi kena ikut aturan dia jugalah. Kan? Faham tak? Jadi ada orang tu kadang-kadang mati atas katil dia, tapi diberikan pahala mati syahid. Diberikan pahala mati syahid. Itu maksud dia. Bukan semestinya orang tu kena lalui proses tadi. Pahala tadi mungkin datang walaupun orang tu mati tidak kena bangunan, tidak ditimpa kebakaran, tidak tenggelam kat lautan, tidak kena penyakit dalam badan, tapi Allah Ta'ala bagi dia pahala berkenaan. Faham? So kena ni sikit tau, jangan salah faham. Syahid ini adalah gelaran kita sebut, tapi kalau manusia kita nampak mati depan kita, kita kata insya-Allah. Yang kita macam asyahid terus, tak boleh. Sebab kita tak tahu. Zaman Rasulullah SAW dahulu Nabi clarify. Pasal ada orang digelar syahid, Nabi SAW datang, kita baca Sahih Muslim kan. Nabi kata apa? Orang tu mati dalam neraka. Sedangkan orang ramai kata dia mati syahid. So Nabi kata dalam neraka. So which one? Siapa yang betul? Nabi betul. So clarification Nabi penting. So kita tak boleh puji-puji orang suka hati. Kita kata syahid insya-Allah, ya. Tapi kalau asyahid terus salah. Tak boleh. Kita tak ada hak untuk kata macam tu. Pasal benda tu ghaib. Benda ghaib. Soalnya kita hukum dengan benda ghaib. Jelas? Okey, berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.